Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya kami diminta untuk merakamkan video reflection kami daripada segi pembuatan logo, pembuatan poster, storyboard dan juga brochure. So saya serahkan kepada next presenter Mazatun Natasha. Hai, Assalamualaikum. Saya Mazatun Natasha. Okay, pertama logo iaitu warna. Warna logo yang kami pilih ni adalah warna kuning. Kerana warna kuning ini bermaksud warna yang membawa kesan bahagia dan optimis. Penggunaan warna kuning ini mudah menarik perhatian kerana menonjol menampakkan jika dibandingkan dengan warna primer lain. Contoh warna primer adalah merah dan biru. Warna kuning ini sering dipergunakan oleh perusahaan yang berjiwa dan kreativiti. Warna kuning ini memberi keyakinan, kegembiraan dan memiliki kekuatan untuk mengambil langkah dalam perjalanan kita. Ini adalah warna yang menarik perhatian. Biasanya muncul ketika sesuatu yang berusaha membuat anda memperhatikan objek atau situasi tertentu. Seterusnya saya serahkan pada Sabrini. Okay, saya Sabrini. Tulisan kempen kesedaran pengguna Canva di kalangan peniaga kecil adalah ianya adalah tajuk kempen kami yang kami pilih. Tajuk ni kami pilih tajuk ni sebab tajuk ni sering digunakan sebab Canva ni sering digunakan untuk peniaga kecil. Tajuk ni sesuai untuk kumpulan kami. Itu saja. Saya serahkan kepada Mina. Hai, nama saya Nur Syamimi. Okey, untuk bahagian tulisan Canva tu, function dia untuk orang ramai kenal logo utama dari apps Canva yang betul-betul dari Canva punya apps. So dengan tulisan ni orang dapat cam, oh ini Canva. So dari situlah function dia. So saya teruskan pada Nurin. Seterusnya yang terdapat dalam logo ini ialah seperti yang kita dapat lihat. Dalam logo ini terdapat garisan bulatan emas. Idea bagi bulatan emas ini ialah untuk melambangkan kekayaan dan juga keuntungan. Apabila idea peniaga kecil dalam menarik minat pelanggan dapat diselapkan dengan menggunakan aplikasi Canva ini. Okey, untuk saya Muhammad Nur Azmi bin Zaniful Nizam. Nah, untuk lambang tulisan ini kat situ menunjukkan benefit ketika menggunakan Canva dalam membuat sesuatu ataupun poster dan sebagainya. Kami letak logo tulisan di situ. Kenapa? Sebab bila menggunakan Canva dapat menarik perhatian orang ramai. Bila dapat menarik perhatian orang ramai, orang akan datang ke kedai kita. Bila dapat orang datang ke kedai kita, orang akan beli barang kita. Bila orang beli barang kita, tentu kita akan dapat benefit iaitu duit. Itulah makna di sebalik daripada logo di sini itu. Okey. Dan seterusnya saya beri kepada Afni. So untuk yang terakhir ialah logo atau lambang gambar peniaga. So kenapa saya pilih peniaga? Sebab berdasarkan kempen ni kita ceritakan tentang penggunaan Canva di kalangan peniaga kecil. So ada dua jenis dekat sini. Satu lagi peniaga yang baru saja memulakan perniagaan, dan juga yang satu lagi pula ialah gambar ataupun logo peniaga yang sudah maju. So dengan menggunakan Canva ni, daripada kita menjadi peniaga kecil, kita boleh maksudnya memajukan lagi perniagaan kita kepada perniagaan yang lebih maju.
Jadinya daripada sebuah peniaga yang kecil boleh membuka syarikat atau perniagaan yang lebih besar. Okay, itu sahaja untuk bahagian logo. Seterusnya untuk bahagian poster. So untuk jenis tulisan, kami pilih tulisan yang agak tebal untuk kita tarik perhatian peniaga. Macam lepas tu kita gunakan ayat-ayat seperti anda baru mula berniaga, ingin menghasilkan reka bentuk iklan yang menarik, gunalah Canva. So dengan ayat yang macam ni, kita boleh tarik perhatian pelanggan dengan ayat yang menarik lah. Lepas tu lagi tebal dan orang boleh nampak bahawa sebenarnya kempen penggunaan Canva ini ada. Seterusnya saya serahkan kepada Maizatul Natasha. Okay, terima kasih Afni. Seterusnya warna. Okay, warna ini memainkan peranan yang sangat penting dalam poster. Ia juga penggunaan warna tidak sesuai akan mengakibatkan poster menjadi kurang menarik. Kajian teliti tentang warna haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan kandungan mesej dan tujuan sesuatu poster. Latar belakang poster haruslah dicatkan dengan warna yang rata tanpa menunjukkan ton-ton yang berlainan. Di dalam poster itu, kami memilih warna background iaitu warna hijau. Kerana warna hijau ini yang pertama sebagai alam dan lingkungan, yang kedua pula sebagai keuangan dan kekayaan. Jika dihubungkan dengan alam, hijau mewakili tanaman hidup dan pertumbuhan. Secara kesinambungan digunakan untuk mempromosikan hijau pada lingkungan itu. Sebab itulah kami memilih background warna hijau supaya poster itu menampakkan sangat menarik dan juga di luar sana akan ditarikkan dengan poster kami. Sekian, terima kasih. Okey, saya Muhammad Nur Azam dan saya akan ceritakan tentang trademark di poster kami. Ada 3, iaitu mudah. Kenapa mudah? Kerana ketika menggunakan Canva tidak perlu seperti macam kompleks sangat berbandingkan dengan aplikasi lain. Sebab Canva lebih kepada simple dan mudah digunakan dan senang faham. Kemudian kreatif. Kenapa kreatif? Sebab Canva menyediakan pelbagai template ataupun template yang akan membuatkan ramai orang tertarik dengan corak, warna dan kreatif dan unik corak tersebut. Okey, dan akhir sekali adalah jimat masa dan tenaga. Kenapa jimat masa dan tenaga? Kerana Canva menyediakan pelbagai template dan bentuk corak dan sebagainya. Kita tak perlu membuat corak ataupun membuat bentuk ataupun kita perlu membuat template sendiri, sebab kita boleh pilih dalam Canva tu salah satu template ataupun corak untuk memudahkan lagi kerja kita dan menjimatkan masa. Dan itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya beri kepada Nuri. Melalui penghasilan poster ini, tugasan saya ialah dengan menambahkan elemen duit di mana ia dapat ditafsirkan sebagai penjimatan wang. Kerana melalui kempen ini kami ingin memberikan fokus kepada peniaga-peniaga kecil dalam mengurangkan kos untuk membuat pengiklanan bagi mempromosikan perniagaan mereka. Selain itu, ia juga boleh melambangkan keuntungan sekiranya pengiklanan kreatif yang dihasilkan dapat menarik minat pelanggan. Untuk simbol C di bahagian tengah tu pula melambangkan nama asal Canva lah untuk singkatan. Ia just letak huruf C bagi memberi ruang yang luas lah dalam poster. Next, saya pass pada sub. Kenapa kami letak gambar post tu? Sebab kami nak menekankan gambar ni kepada peniaga-peniaga kecil, sebab mereka kan macam nak jimatkan kos mereka kan. Sebab tu kami menekankan lagi untuk mereka menggunakan gambar
Sebab tu kami letak gambar peniaga-peniaga kecil macam gerai-gerai untuk melambangkan penggunaan sampah ni lagi. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Seterusnya bahagian brosur, iaitu template. Kami menggunakan template brosur ni, sebuah template ini memberikan konsisten desain yang diperlukan organisasi, perusahaan atau individu manapun untuk selalu terlihat profesional dengan cara yang mudah dan pantas. Selalunya template brosur ini kita akan meletakkan seperti gambar tu, objektif, pesan, tajuk kempen, email individu, nombor telefon, alamat ataupun akaun sosial media macam TikTok ke ataupun Instagram, supaya kita boleh letak detail yang lengkap di atas brosur itu agar mereka menampakkan brosur itu menarik perhatian bagi golongan orang ramai. Kita haruslah memilih template yang sesuai, yang banyak susunan dalam pelbagai warna, gaya dan tema. Yang sempurna untuk diubahkan dan sesuai untuk keperluan pemasaran kita. Okey, kenapa kami letakkan gambar-gambar ni sebab untuk menampakkan lebih menarik dan boleh menarik lagi perhatian pengunjung untuk tengok kami punya brosur. Okey, terima kasih Sab. Okey, untuk bahagian maklumat ni, kami pilih maklumat-maklumat ni berdasarkan apa yang diminta oleh pensyarah kami lah. Kami brainstorm dengan member group kami untuk pilih sama ada ianya bersesuaian untuk diletakkan ke dalam brosur. Okey, saya serahkan kepada Azam. Terima kasih Afni. Dan saya Muhammad Nur Azam akan terangkan tentang warna brosur kami pilih. Untuk hijau ada pelbagai maksud, tapi saya akan ambil example-nya adalah dia menunjukkan kepada sebuah pemilik syarikat seperti bank. Ini bermaksud kami punya brosur ada berkaitan dengan bisnes. Dan warna putih pula menunjukkan kepada kebersihan dan kekemasan brosur kami. Dan kepada font hitam, font hijau kami juga menunjukkan kepada font hijau juga ada pelbagai maksud. Antaranya adalah kalau untuk negara Eropah dia menandakan sebagai duit kertas hijau dan itu bermaksud kami punya brosur dapat menarik orang ramai dan mendapat benefit waktu yang sama. Dan itu sahaja dari saya. Saya akan beri kepada Mimi. Untuk bahagian tulisan pula, tulisan yang besar tu bagi nampakkan tulisan tu lebih jelas. Orang ramai mudahlah untuk tengok untuk sekali imbas. Okey, untuk bagi membalanskan dalam satu brosur ni, kami letakkan tulisan yang sederhana bagi brosur tu tak terlalu besar, tak terlalu kecil dan betul-betul center lah dia punya tulisan. So itu saja. Saya pas pada Nurin. Dalam brosur ini terdapat tagline yang disertakan dan ianya adalah bertujuan untuk menambah minat dan meyakinkan peniaga-peniaga kecil dalam menggunakan Canva sebagai salah satu platform untuk menghasilkan pengiklanan yang kreatif dan menarik. Okey, seterusnya untuk storyboard. Untuk storyboard ni kami bahagikan kepada beberapa bahagian. So
So untuk bahagian pertama saya serahkan kepada Sabrini untuk terangkan. Okay, untuk background, macam contoh background pada scene 1 tu kami pilih gambar-gambar kedai sebab itu menunjukkan seorang peniaga kecil yang baru nak mula perniagaan. Pada background scene 2 tu menunjukkan pengunjung lalu depan kedai dia sebab mereka macam peniaga ni nak tarik peniaga ni nak tarik customer diorang. Pada scene yang ketiga tu background dia menandakan macam dia tengah chat kawan dia untuk tanya macam mana nak menarik perhatian pelanggan. Ya, itu saja. Untuk karakter dalam storyboard ni ada 2 karakter. So satu yang namanya Felix dan karakter kedua namanya Chris. Pas pada Mai. Seterusnya penerangan bagi storyboard. Okay, storyboard ini maksudnya yang semua kita tahu adalah papan cerita. Okay, papan cerita ini membawa maksud satu siri lakaran bagi menggambarkan urutan isi kandungan bagi skrin multimedia. Ia juga boleh katakan sebagai satu susunan visual yang membolehkan pengatur cara perisian untuk menjalankan tugas pengarangnya dengan licin dan teratur. Contohnya step by step setiap scene dalam cerita itu. Dalam bentuk ilustrasi atau image yang dipersembahkan bagi tujuan peratayangan gambar bergerak, animasi, grafik bergerak ataupun media interaktif. Setiap papan cerita perlulah mengandungi maklumat seperti berikut. Yang pertama, suatu lakaran ataupun lukisan di atas skrin, halaman atau bingkai. Yang kedua, dalam storyboard itu kami meletakkan warna, penempatan dan saiz grafik. Yang seterusnya untuk meletakkan teks di atas skrin, halaman ataupun bingkai. Seterusnya saya serahkan pada Nuri. Dalam penghasilan storyboard pula, kami diminta oleh pensyarah untuk menghasilkan 12 situasi atau scene berdasarkan jalan cerita yang telah kami buat. Tanggungjawab yang telah diberikan kepada saya ialah dengan mengedit kedua-dua belas situasi atau scene tersebut yang sesuai berdasarkan jalan cerita menggunakan platform storyboard dan contoh edit yang dimasukkan di sini ialah seperti menyusun kedudukan setiap elemen, penggunaan warna yang menarik dan sebagainya. Okey, terima kasih Nurin. Saya Muhammad Nur Azam. Saya akan terangkan tentang jalan cerita kami. Okey, sekejap ya. Scene 1. Felix adalah seorang peniaga kecil. Dia baru sahaja membuka perniagaannya beberapa bulan lepas. Scene yang kedua. Satu hari itu, Felix melihat peniaga di sekeliling kedainya dan tertanya-tanya mengapa kedai lain dikunjungi ramai pelanggan. Dan scene yang ketiga, sewaktu Felix sedang berehat di rumah, Felix bermain dengan telefon pintarnya. Lalu dia melihat teman baiknya iaitu Chris mengiklankan produk dengan pengiklanan yang lebih menarik. Kemudian, dia menghubungi Chris untuk mengetahui tentang bagaimana cara ia mengiklankan produknya. Dan seterusnya, scene yang keempat. Keesokan harinya, Felix berjumpa dengan Chris di sebuah kafe. Sesampainya mereka di sana, Chris terus menceritakan tentang bagaimana ia mengiklankan produknya. Dia menunjukkan aplikasi Canva yang digunakan dan dia juga menceritakan tentang manfaat jika menggunakan aplikasi tersebut. Dan scene yang kelima, Chris menceritakan dengan lebih lanjut tentang mengapa seseorang peniaga perlu menggunakan aplikasi Canva untuk mengiklankan sesebuah produk dan bagaimana ia dapat menarik perhatian pelanggan.
Dan yang keenam, setelah itu, Chris mengajak Felix untuk berkunjung ke rumahnya supaya dia dapat mengajar Felix tentang cara dan juga bagaimana ia menggunakan aplikasi Canva tersebut. Seterusnya, scene yang ketujuh. Pertama sekali, Chris menunjukkan bagaimana untuk melakukan pemilihan template yang sesuai. Dan scene yang ke-8, kemudian dia juga mengajar Felix bagaimana untuk menambahkan elemen-elemen yang menarik ketika menghasilkan sesebuah pengiklanan. Dan scene yang ke-9, akhir sekali, Chris juga mengajar bagaimana untuk menghasilkan atau penggunaan kombinasi warna yang menarik dan bersesuaian supaya dapat menarik lagi perhatian pelanggan. Scene yang ke-10, setelah selesai Chris mengajar Felix tentang cara penggunaan Canva, ia pun lalu memberitahu kepada Felix tentang apakah kesan jika dia menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan pengiklanannya. Scene yang ke-11, setelah mendengar penjelasan Chris tentang aplikasi Canva ini, Felix mula memahami bagaimana cara penggunaan aplikasi Canva tersebut. Nah, keesokan harinya, ia mula melakukan dan menghasilkan iklannya sendiri menggunakan aplikasi Canva tersebut. Dan akhir sekali, scene yang ke-12, setelah menghasilkan pengiklanannya melalui aplikasi Canva, perniagaan atau kafe yang dijalankan oleh Felix semakin maju dan kafenya mula dikunjungi oleh orang ramai. Itu sahaja daripada saya. Saya berikan kepada presenter seterusnya. Okey, untuk yang terakhir ialah pic chat ataupun bahagian editing yang lain lah. Contoh dekat dalam storyboard ni ada bahagian-bahagian editing yang saya tambah sedikit. Contohnya pic chat untuk kita tunjukkan bagaimana karakter Felix ni melakukan kontak ataupun menghubungi Chris tu untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kempen yang dijalankan. Selain itu saya juga ada menambahkan sedikit tentang menambahkan brosur di dalam setiap storyboard untuk kita tunjukkan sama ada untuk kita tunjukkan bahawa kesan ataupun manfaat yang dapat dilakukan oleh Canva ni. Dan selain itu saya juga tunjukkan bagaimana cara pembuatan atau penghasilan sesebuah poster dengan menggunakan Canva. Dan yang akhir sekali, saya meletakkan beberapa keping gambar untuk kita tunjukkan bahawa sesebuah perniagaan itu maju dengan hanya menggunakan Canva. Itu sahaja daripada kumpulan kami tentang video reflection kami. Sekian, terima kasih.